merancak di media sosial, tekanan akademik semasa wabak COVID-19 merupakan isu yang hangat diperdebatkan dalam kalangan masyarakat. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita hari ini dalam rancangan Bicara Falsafah bersama saya Ayuni Balkis. Alhamdulillah, kita dikabarkan dengan berita baik kerana jumlah kes positif di negara Malaysia saban hari kian menurun. Pandemik COVID-19 yang melanda Malaysia dan seluruh dunia telah memberi implikasi yang sangat besar kepada pelbagai sektor termasuklah sektor pendidikan negara. Lalu begitu, episod kali ini adalah bertujuan untuk meninjau strategi pembangunan aspek kesejahteraan kendiri bagi mendepani tekanan akademik semasa wabak COVID-19. Apa itu tekanan akademik sebenarnya? Tekanan akademik adalah situasi yang sering berlaku kepada pelajar apabila mereka menghadapi tekanan stres akibat daripada beban tugasan yang diberi, situasi pembelajaran yang tertekan, masalah penyesuaian dan sebagainya. Masalah tekanan akademik ini mungkin terlihat biasa sebelum munculnya virus COVID-19. Namun setelah munculnya wabak ini, masalah ini semakin hari semakin membimbangkan ramai pihak. Ini demikian kerana dengan menggunakan kaedah pengajaran dan pembelajaran secara atas talian dengan berobjektifkan pengurangan jangkitan virus COVID-19, ia sebenarnya telah menyumbangkan peratus peningkatan tekanan pelajar dalam menuntut ilmu. Istimewanya episod kali ini, kita diiringi dengan tetamu-tetamu profesional yang boleh ulas dengan lebih dalam lagi tentang isu yang akan kita bincangkan. Mereka terdiri daripada seorang pengarah pendidikan, seorang pensyarah, guru besar dan juga wakil pelajar. Baiklah, pada sesi selanjutnya, Puan Nur Syazliana iaitu pengarah pendidikan negeri Selangor memohon maaf atas kesibukan jadual beliau. Jadi, kali ini kita hanya akan melihat video rakaman tentang perkongsian beliau terhadap pendekatan teori kesejahteraan. Ayo, kita saksikan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Pertama sekali saya ingin memohon maaf kerana tidak dapat bersama dalam perbincangan hari ini. Jadi, saya harap video penjelasan ini dapat menjawab sedikit sebanyak persoalan perbincangan hari ini. Jadi, tujuan saya di sini adalah untuk menghuraikan isu tekanan akademik semasa pandemik COVID-19 dengan menggunakan pendekatan teori kesejahteraan psikologi atau dikenali dalam bahasa Inggeris sebagai Psychological Wellbeing Theory. Apa itu teori kesejahteraan psikologi? Teori kesejahteraan psikologi ini diperkenalkan oleh Carol Reeve pada tahun 1989 dengan menjelaskan bahawa teori ini adalah usaha dalam mencapai kesempurnaan berdasarkan realisasi potensi diri. Namun, secara umumnya ia didefinisikan sebagai kemampuan individu dalam menangani stres, mengelakkan konflik, meningkatkan ketenangan, merangsang motivasi dan meningkatkan keyakinan diri dalam kehidupan. Di sini, saya ingin jelaskan 6 dimensi yang diperkenalkan oleh Carol Reeve dalam teori kesejahteraan psikologi, di mana 6 dimensi tersebut antaranya ialah autonomi, penguasaan persekitaran, pertumbuhan kendiri, hubungan positif dengan orang lain, tujuan hidup dan penerimaan diri. Autonomi dimaksudkan dengan kemampuan individu untuk bebas tetapi mereka mampu untuk mengatur hidup dan tingkah laku yang boleh mempertimbangkan pilihan yang positif dan negatif. Ini di mana individu yang memiliki autonomi yang tinggi, mereka mampu menentukan hala tuju hidupnya, mengatur tingkah laku sendiri, mempunyai kemampuan untuk berdikari, menahan dari tekanan sosial dan mereka juga dapat membuat keputusan tanpa campur tangan orang lain. Manakala penguasaan persekitaran pula merupakan kemampuan individu dalam mengatur lingkungan persekitarannya, mencipta dan mengambil peluang yang wujud dan mereka mampu mengawal persekitaran agar sesuai dengan keperluan mereka. Ini di mana penguasaan persekitaran dianggap sebagai kemampuan mereka untuk mencipta peluang untuk merealisasikan potensinya dan memenuhi keperluannya. Jadi ini menunjukkan individu yang mempunyai penguasaan persekitaran yang tinggi adalah individu yang mampu menggunakan peluang dan mencipta peluang untuk mengembangkan atau memajukan dirinya.
Seterusnya kita beralih kepada pertumbuhan kendiri. Pertumbuhan kendiri ditakrifkan sebagai keupayaan individu untuk terus mengembangkan potensi diri supaya dapat menjadi individu yang berfungsi sepenuhnya. Individu yang memiliki nilai tinggi dalam dimensi ini dicirikan sebagai individu yang mempunyai hasrat, perasaan dan keinginan yang terus berkembang, suka akan pengalaman yang baru, menyedari kelebihan yang ada pada dirinya dan terus menerus dalam melakukan improvasi dalam diri. Hubungan positif. Hubungan positif yang dimaksudkan adalah kemampuan individu dalam menjalani hubungan baik dengan orang di sekelilingnya, di mana individu yang tinggi dalam dimensi ini dicirikan dengan hubungan mesra dan baik dengan persekitarannya, memilih untuk mengeratkan hubungan baik dan mempercayai orang lain. Selain itu juga, individu ini mementingkan kesejahteraan orang lain, menunjukkan rasa empati dan rasa kasih sayang yang mampu memahami prinsip-prinsip memberi dan menerima dalam hubungan interpersonal. Manakala tujuan hidup pula bermaksud individu yang mampu mencari makna dan tujuan dalam kehidupan mereka sendiri untuk mencapai kesihatan mental dan juga proses perkembangan yang matang. Dalam dimensi ini juga menjelaskan bahawa kemampuan individu dalam menentukan arah dalam kehidupan dan memperlihatkan serta menyusung hala tuju dalam hidupnya. Ini di mana individu yang mempunyai pemahaman yang jelas mengenai tujuan dan arah hidupnya akan berasa yakin dan merasakan bahawa pengalaman masa lalu dan masa kini yang dilalui mempunyai makna. Dan akhir sekali, penerimaan diri. Penerimaan diri ini bermaksud kemampuan seseorang untuk menerima dirinya secara keseluruhan, sama ada pada masa sekarang atau pada masa lalu. Penerimaan diri ini dianggap sebagai sikap atau pandangan positif terhadap diri sendiri. Individu yang menilai diri mereka secara positif adalah individu yang memahami dan menerima pelbagai aspek diri mereka termasuk sifat baik dan buruk, berfungsi dengan optimum dan mempunyai sikap positif terhadap kehidupan yang mereka jalani. Kesimpulannya, ini dapat disimpulkan bahawa tahap kesejahteraan psikologi dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Ini jelas menunjukkan bahawa tahap kesejahteraan psikologi pelajar semakin hari semakin merosot akibat daripada perubahan kaedah pembelajaran yang menyumbang kepada tekanan kepada pelajar. Sebelum saya akhiri ucapan, saya ingin mencadangkan kepada pelajar atau mana-mana individu untuk meningkatkan tahap kesejahteraan psikologi dengan mempraktikkan cara menangani tekanan, sentiasa berfikiran positif dan meningkatkan kemahiran daya tindak cara dalam menyelesaikan masalah. Sekian saja daripada saya. Terima kasih. Terima kasih atas perkongsian Puan Nur Syazliana. Seterusnya kita beralih kepada apakah punca kepada tekanan akademik. Jika kita mengetahui puncanya, bagaimana kita dapat mengatasinya? Bersama saya Cik Adlin, iaitu pensyarah UiTM Shah Alam. Assalamualaikum Cik Adlin. Boleh saya tahu apakah pandangan Cik tentang faktor pembelajaran dalam talian yang memberi natijah terhadap tekanan akademik? Waalaikumsalam. Seperti yang diketahui, pembelajaran dalam talian telah digunakan semasa era pandemik COVID-19 yang melanda seluruh dunia sehingga memberi impak yang dahsyat kepada masyarakat dalam pelbagai sektor industri. Lebih-lebih lagi kepada sektor perniagaan dan pendidikan. Pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan atau secara ringkasnya PKP telah memberi tekanan yang tinggi kepada semua masyarakat, terutamanya para pelajar kerana tidak dapat pulang ke universiti masing-masing dan perlu melaksanakan pembelajaran secara dalam talian di kediaman mereka bagi memutuskan rantaian COVID-19. Sejak itulah wujudnya kegelisahan dan tekanan terhadap diri mereka bagi menjalankan pembelajaran. Hal ini semestinya boleh mengundang kepada tekanan diri sekiranya ianya tidak dapat dikendalikan dengan baik. Jadi, sekarang saya akan terangkan serba sedikit apakah antara faktor pembelajaran dalam talian yang memberi natijah terhadap tekanan akademik. Ini bertujuan kita lebih peka dengan keadaan sekeliling serta dapat mengambil langkah bagi menanganinya. Jadi, faktor yang pertama adalah tekanan pelajar daripada aspek pembelajaran. Ini kerana pembelajaran dalam talian dan bersepuka adalah dua cara pembelajaran yang berbeza. Sebagai contoh, dari segi penggunaan internet yang kerap
untuk berbincang tentang tugas berkumpulan, malahan telah menyebabkan individu tersebut menjadi seorang yang introvert, iaitu kurang untuk bergaul atau malu. Ini telah menyebabkan faktor negatif kepada pelajar bagi meneruskan pembelajaran dalam talian. Tidak lupa juga tahap kemahiran seseorang pelajar dalam penggunaan teknologi ini amat berbeza dan kebanyakannya kurang terdedah dengan penggunaan teknologi yang melibatkan pembelajaran melalui internet seperti penghantaran tugas, peperiksaan akhir dan tugas pembentangan yang sepatutnya dilakukan secara bersemka. Ini tidak termasuk aplikasi-aplikasi yang perlu digunakan untuk menghadiri kelas, hubungi pensyarah-pensyarah serta mengedit rakaman tugasan. Secara tidak langsung, ini telah memberi tekanan kepada pelajar untuk meneruskan sesi pembelajaran dengan selesa dan tenang. Faktor seterusnya adalah daripada aspek peribadi yang mana setiap pelajar mempunyai gambaran keluarga yang berlainan. Jadi, kita tidak boleh mempertikaikan kenapa pelajar tertentu sahaja yang terlibat dengan tekanan akademik. Ada sesetengah ibu bapa memahami ataupun peka dengan situasi anak mereka dan ada juga yang tidak mengambil berat. Bagi ibu bapa ataupun keluarga yang tidak peka dan tidak mengambil berat tentang keadaan anak mereka sepanjang PKP, secara tidak langsung memberi masalah kepada pelajar. Disebabkan ini, mereka akan mengganggu anak-anak mereka, tak kira masa untuk membersihkan rumah, memasak, menjaga adik-adik dan banyak lagi. Ibu bapa boleh menyuruh anak-anak berbuat demikian, akan tetapi perlu ada waktunya. Seperti bukan waktu kelas dan perlu ada kerjasama yang kuat dalam sesebuah keluarga. Jadi, tekanan turut berlaku disebabkan masalah tidur yang tidak mencukupi dan menyebabkan tidak fokus di dalam kelas. Ini tidak dinafikan bahawa pelajar yang tinggal bersama keluarga mengalami tekanan peribadi yang tinggi berbanding dengan pelajar yang tidak tinggal bersama keluarga dan menyebabkan pelajar menjadi lebih beremosi. Justru, tekanan pelajar daripada aspek kewangan. Masalah ini sering timbul dalam kalangan pelajar kerana wang adalah sumber utama dalam kehidupan. Semasa pandemik COVID-19 telah memberi impak yang besar sehingga ada sesetengah ibu bapa pelajar kehilangan pekerjaan, malah yang paling terkesan adalah kehilangan sumber pendapatan terus. Sementara itu, kegunaan amat diperlukan pada waktu pandemik ini bagi membekalkan internet sendiri, kegunaan laptop serta sumber makanan harian. Tak semua ibu bapa mampu menyediakan bekalan internet kepada anak mereka dan menyebabkan pelajar tersebut tidak dapat mengikuti kelas dan pembelajaran seperti rakan-rakan lain. Jika pelajar bijak mengendalikan kewangan, mereka dapat menjauhkan diri daripada terjebak dalam masalah kewangan dan tekanan. Kebanyakan pelajar yang mempunyai masalah kewangan ini berpunca daripada keluarga berpendapatan rendah. Hal ini tidak boleh dipandang remeh kerana dapat mengakibatkan individu tersebut cenderung ke arah kemurungan, resah dan tekanan. Baiklah, isi saya yang terakhir adalah kebimbangan mereka terhadap ketinggalan dalam pelajaran. Perkara ini boleh berlaku akibat daripada kesusahan dalam capaian internet, faktor masa serta kemahiran dalam mengakses aplikasi-aplikasi pembelajaran seperti yang disedia maklum dalam isi sebelum ini. Apabila berlakunya hal sedemikian, ini telah mengakibatkan mereka kurang faham terhadap subjek-subjek tertentu dan cenderung ke arah kemerosotan dalam pemarkahan. Ini tidak termasuk lagi dengan subjek-subjek yang perlu diambil semula kerana kegagalan dan ia telah membuang waktu serta merasakan kita di belakang berbanding rakan sekelas yang lain. Akhir kata, banyak sebenarnya faktor-faktor pembelajaran dalam talian yang memberi natijah terhadap tekanan akademik kepada para pelajar. Malah, tidak lupa tenaga pengajar. Ini kerana banyak perkara yang mereka perlu mengambil masa bagi menyesuaikan diri mereka dalam situasi mendadak seperti ini, dan saya harap sedikit saya menjawab persoalan Encik Ayuni. Terima kasih. Terima kasih Cik Adlin atas penjelasan sebentar tadi. Seterusnya, apakah cabaran dan tekanan pelajar untuk mengadaptasikan norma baharu ini?
Saya dengan sukacitanya mempersilakan Guru Besar Sekolah Menengah Kebangsaan Rantau Panjang iaitu Puan Amira Nasuha untuk mengulas lebih dalam lagi tentang cabaran dan tekanan yang dihadapi oleh para pelajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat semua hadirin sekalian. Saya sungguh berbesar hati kerana diberi peluang menjadi salah seorang ahli panel jemputan untuk membincangkan tentang topik utama kita mengenai strategi pembangunan aspek kesejahteraan kendiri bagi mendepani tekanan akademik semasa wabak COVID-19. Sedasar warsa ini sering meniti di bibir ke bibir masyarakat di segenap 4 penjuru dunia tentang isu wabak COVID-19 yang menjadi tekanan akademik terhadap kesejahteraan kendiri bagi para pelajar sekolah maupun pelajar di universiti. Baiklah, di sini saya akan fokuskan kepada 4 aspek utama bagi pembentukan aspek kesejahteraan kendiri untuk mendepani tekanan akademik para pelajar, iaitu pertama, dari aspek kesejahteraan mental, kedua, aspek kesejahteraan emosi, ketiga, aspek kesejahteraan spiritual keagamaan, akhir sekali aspek kesejahteraan fizikal. Langkah pertama yang boleh diambil oleh pelajar bagi mendepani tekanan akademik dengan cara meningkatkan aspek kesejahteraan mental. Ekoran dari tekanan yang pelajar hadapi semasa pandemik ini, ia telah memberi kesan kepada kesejahteraan kendiri. Oleh itu, pentingnya para pelajar mengambil langkah-langkah kognitif merangkumi strategi seperti penyelesaian masalah secara langsung melalui sokongan emosi dan membuat perancangan yang baik. Pelajar hendaklah mempunyai keyakinan diri untuk menyelesaikan masalah, mendapat sokongan sosial dan menekankan aspek pemikiran positif apabila berhadapan dengan situasi yang sukar. Keyakinan diri adalah asas kepada pemikiran positif. Selain itu, pengurusan masa adalah aspek yang memerlukan perhatian agar kehidupan seharian pelajar tidak bosan. Pelajar perlu membuat jadual harian dengan aktiviti-aktiviti yang sihat dan menyeronokkan bagi mengelakkan tekanan. Pendek kata, apabila seseorang itu berhadapan dengan tekanan dan masalah, usaha yang diperlukan ialah menyelesaikan masalah dan melihat masa depan sebagai satu cabaran yang bakal dihadapi. Langkah kedua, pelajar haruslah meningkatkan aspek kesejahteraan emosi. Wabak COVID-19 yang tersebar secara berleluasa telah mengganggu emosi kebanyakan pelajar. Rata-rata daripada kalangan para pelajar di peringkat sekolah bahkan di universiti mengalami perasaan sedih, risau, tidak tenang, marah dan mudah berasa bosan semasa keberadaan di rumah. Justru itu adalah penting untuk pelajar memilih strategi daya tindak yang bersesuaian dalam berhadapan dengan apa jua bentuk tekanan. Aspek keagamaan dan spiritual memainkan peranan yang paling penting dan merupakan salah satu strategi daya tindak terhadap tekanan pelajar dalam urusan akademik sewaktu menghadapi wabak COVID-19. Setiap pelajar harus mengubah pandangan buruk mereka terhadap wabak COVID-19 ini. Misalnya, terdapat beberapa aktiviti beribadah ini dapat dilakukan oleh pelajar beragama Islam seperti bertadabbur Al-Quran, berzikir dan solat serta berdoa dapat meningkatkan rohani dan jasmani pelajar dalam masa yang sama, terhindar daripada tekanan. Langkah terakhir ialah meningkatkan aspek kesejahteraan fizikal. Saya mengesyorkan kepada para pelajar untuk mengambil bahagian dalam aktiviti beriadah dengan meluangkan masa untuk melakukan aktiviti di luar rumah bersama keluarga, jiran, tetangga ataupun rakan-rakan. Tambahan pula, beriadah juga dapat menenangkan fikiran pelajar dan meningkatkan penghasilan hormon serotonin serta endorfin yang membawa rasa gembira dan pada masa yang sama mengurangkan rasa tekanan pada pelajar. Secara keseluruhannya, saya ingin menekankan bahawa semua pihak perlu bersedia dari semua aspek untuk menghadapi norma baharu.
Akhir kalam, saya ucapkan terima kasih. Seterusnya, saya serahkan kembali temu bual kita pada hari ini kepada wartawan cantik molek kita, Cik Ayuni. Dipersilakan, Cik Ayuni. Terima kasih diucapkan kepada Puan Amira Nasuha. Baiklah, topik kita pada hari ini jelasnya tentang kehidupan seorang pelajar. Jadi, pihak kami telah membuat satu sesi temu bual secara dalam talian bersama seorang wakil pelajar yang bernama Syamil Nafis. Dalam sesi temu bual tersebut, saudara Syamil telah berkongsi pengalaman sebagai seorang pelajar yang sudah berjaya mengadaptasikan dirinya dengan norma baharu. Oleh itu, marilah kita saksikan video rakaman yang diambil semasa sesi temu bual bersama saudara Syamil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Syamil Nafi bin Sahrul. Pertama sekali saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kerana sudi untuk menjemput serta memberikan saya peluang untuk menerangkan masalah yang sedang dihadapi oleh kami, iaitu sebagai pelajar. Sebelum itu, saya minta maaf kerana saya tidak dapat turut serta dalam sesi perbincangan ini. Jadi saya sediakan video ini untuk senaraikan dan jelaskan berkenaan isu-isu yang sering berlaku di sekeliling kami. Okey, pertama sekali, penyesuaian kendiri. Apakah dimaksudkan penyesuaian kendiri ini terhadap kami? Penyesuaian kendiri ini macam cara untuk kita adaptasikan sesuatu perkara dalam sesuatu persekitaran yang baru. Jadinya, di dalam konteks pembelajaran ini, apabila berlakunya pandemik COVID-19, semua yang bergelar pelajar ini harus meneruskan pembelajaran dan pengajaran secara atas talian, di mana pelajar sudah terbiasa selama bertahun-tahun belajar secara bersemuka dan lebih selesa kerana mudah dan mampu untuk berinteraksi dengan pensyarah dan rakan-rakan. Jadinya, apabila berhijrah kepada sesuatu yang baru, ianya akan menjadikan agak sukar kepada kami untuk mengadaptasikan pembelajaran secara virtual untuk lebih bersedia dalam menghadapi peperiksaan atau menerima sesuatu ilmu itu untuk diaplikasikan di masa hadapan. Untuk yang kedua, capaian internet. Perkara ini merupakan perkara yang paling ketara yang kita boleh nampak yang dihadapi oleh setiap pelajar dan juga boleh dijadikan sebagai masalah yang terbesar yang perlu dihadapi oleh pelajar hari-hari. Disebabkan kita perlu belajar secara di atas talian di mana pensyarah akan menggunakan platform seperti Google Meet, Webex, Zoom dan sebagainya. Kebanyakan pelajar tidak dapat menerima pelajaran itu dengan baik kerana masalah seperti tersekat, kekurangan internet dan sebagainya. Tambahan, kami juga harus menghadapi peperiksaan secara dalam talian di mana ianya tidak dapat menjamin capaian internet akan berada dalam keadaan yang baik sepanjang masa membuatkan pelajar terpaksa hantar lambat jawapannya kepada pensyarah. Seterusnya, iaitu pembelajaran kendiri. Pembelajaran kendiri ini terkait dengan pengurusan masa pelajar apabila berada di rumah. Seperti kita tahu, kebiasaannya semasa zaman sebelum COVID-19, kita berada di sekolah atau di kampus, maka kita akan penuhkan aktiviti harian kita dengan belajar, beriadah dan sebagainya. Tapi perkara ini berubah apabila berada di rumah di mana mungkin ada pelajar itu harus membantu ibu bapanya dalam kerja-kerja rumah ataupun desakan keluarganya untuk mencari pekerjaan dalam menyara keluarganya. Tambahan juga, perkara ini terkait dengan tempat kondusif seseorang pelajar itu juga, di mana pelajar itu tidak mempunyai tempat yang selesa untuk mengulang kaji apabila terdapat gangguan bunyi seperti kenderaan di luar ataupun adik-beradik yang bising yang mampu mengganggu fokusnya dalam belajar. Dan yang terakhir sekali adalah isu kewangan. Isu kewangan adalah isu yang tidak asing lagi lah bagi kita. Tambahan dengan situasi ekonomi pada zaman kini amat memberikan kesan kepada setiap peringkat, lagi-lagi B40, di mana mereka perlu keluarkan kos tambahan untuk mempersiapkan dalam menjalani pembelajaran secara virtual. Sebagai contoh, mereka perlu membeli laptop, telefon pintar yang lebih selesa dan sebagainya. Dan juga pembelian internet yang banyak sudah menjadi kos bulanan yang harus dikeluarkan oleh mereka. Disebabkan itu, ianya agaklah memberikan kesan kepada pengurusan kewangan kami dan ianya memberikan desakan untuk melakukan kerja sambilan dalam memperuntukkan keselesaan semasa belajar. Baiklah, itu sahaja yang dapat saya kongsikan berkenaan topik ini dan saya harap permasalahan ini dapat dibantu oleh pihak-pihak tertentu dalam menanganinya agar dapat menjamin keselesaan kepada pelajar untuk menghadapi kelas secara virtual ini dengan lebih selesa agar tidak ada pelajar yang tercicir dalam sesi pengajaran dan pembelajaran pada masa kini. Sekian, terima kasih. Berakhirnya video rakaman sesi temu bual bersama saudara Syamil. Jelasnya, tanpa kita sedari, penularan COVID-19 hari ini telah mempengaruhi kesihatan mental masyarakat di Malaysia, khususnya pelajar. Hal ini juga mencetuskan tekanan dan berisiko untuk mengalami masalah kesihatan mental jika tidak dirawat dengan baik. Malah, pelajar juga perlu berdepan dengan norma baharu serta beradaptasi dengan keadaan sekeliling, termasuklah dalam lingkungan pengajaran dan pembelajaran. Jika sebelum ini pelajar dapat belajar secara bersemuka, akan tetapi pandemik COVID-19 telah mengubah segalanya.
Dalam keadaan ini, penyesuaian kendiri dan strategi daya tindak yang betul pasti membantu pelajar menghadapinya dengan baik. Sekian itu sahaja perkongsian pada episod kali ini. Terima kasih kerana berada dengan saya sepanjang episod hari ini. Jaga diri, jaga SOP. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.